Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pengurusi majlis, dikasihi kanda saya Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS, rakan saya Datuk Nasruddin Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Wakil Rakyat Kawasan Meranti, saudara saya yang berhormat Tuan Muhammad Taqiyuddin Haji Hassan, Ahli Esko Kerajaan Negeri, Penolong Setiausaha Agung PAS, seluruh rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat, hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur malam ini dapat turut serta memenuhi undangan daripada PAS Kawasan Kota Baru untuk bersama dengan kanda saya Tuan Haji Muhammad Sabu dan Datuk Nasruddin Daud dalam program penerangan yang diadakan pada malam ini. Saya nak rakamkan ucapan terima kasih banyak-banyak kerana pentas sebegini sudah tentulah saya nilai sebagai satu kesempatan yang sangat penting dan sangat bermakna, kerana kesempatan sebegini dapat memberi ruang kepada kita untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini dari versi atau dari pandangan kita. Apalagi saat kita menganjurkan program sebegini, tarikh pilihan raya umum itu sebenarnya sudah terlalu dekat. Kalau tidak berlaku sebarang pembubaran dalam tempoh ini, 24 hari bulan 9 nanti Parlimen kita akan bersidang lagi. Perdana Menteri Najib dijangka akan bentangkan belanjawan untuk tahun depan pada 28 hari bulan 9 hari Jumaat ini, ya, 28 hari bulan 9 pada bulan 9 ini. Selepas daripada itulah, apabila radio, TV, surat khabar akan memukul canang bagaimana baiknya belanjawan negara untuk rakyat. Rakyat sekali lagi akan diberikan gula-gula, dan pada ketika rakyat berada dalam keadaan asyik, maka ketika itulah Parlimen bubar, kempen 10 hari, kemudian mengundi, dan jika sekiranya kita tidak sama-sama bergerak menjelaskan banyak isu melalui pentas-pentas penerangan sebegini, rakyat kita khawatiri akan hanya mendapat maklumat dari sebelah pihak. Justru usaha penerangan seperti ini memberi peluang kepada kita untuk menjelaskan bahawa permasalahan dalam negara kita ini sebenarnya bukanlah isu bendera Sang Saka Malaya, bukan. Isunya bukan DAP tolak hudud atau PAS nak laksanakan hudud, atau UMNO Johor nak buat hudud untuk orang Islam dan bukan Islam, ya. Perkara yang sedang berada di hadapan kita sekarang ialah satu keadaan di mana negara kita berdepan dengan satu penyakit rasuah yang sangat parah, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar dalam bentuk wang ringgit, yang jika sekiranya UMNO Barisan Nasional dibenarkan terus memimpin negara, maka penyakit rasuah ini akan memberikan mudarat yang besar kepada rakyat. Isu di hadapan kita ialah sebuah pemerintahan di bawah UMNO Barisan Nasional yang sedang galak melakukan salah guna kuasa sewenang-wenangnya, yang jika kuasa politik
memerintah negara pada pilihan raya ke-13 ini dapat lagi kepada UMNO Barisan Nasional, maka salah guna kuasa ini tak dapat diperbetulkan. Kita harus menunggu 5 tahun lagi. Isu di hadapan kita ialah keadaan ekonomi negara yang makin teruk, hutang negara yang sudah mencecah lebih 460 bilion ringgit, angka yang paling menggerunkan. Pada ketika golongan yang kaya bertambah kaya, golongan yang miskin terus tertinggal. Isu di hadapan kita ialah kos kehidupan rakyat yang semakin meningkat dan membebankan, harga barang yang semakin mahal. Pada ketika golongan pemerintah terus berbelanja mewah. Ini isu-isu besar di hadapan kita. Tetapi UMNO Barisan Nasional lebih selesa mengajak rakyat untuk membicarakan satu perkara yang sebenarnya tidak menjadi isu. Kalau ada segelintir anak muda berhimpun dan angkat satu bendera merah putih yang namanya Sang Saka Malaya, isu itu dihebohkan seolah-olah nak menggantikan jalur gemilang bendera Malaysia ini. Itu bukan isunya. Ya. Persoalan di hadapan kita ini ialah kalau tak dihentikan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, kalau kita tak hentikan PL perangai pemimpin UMNO Barisan Nasional yang terus hidup dalam batas kemewahan yang melampau-lampau dan diharap dapat memujuk rakyat dengan memberikan habuan 300-400 ringgit, itu dapat melegakan kesusahan hidup rakyat. Kalau itu saja yang mereka nak kita fikirkan, maka penerangan pada malam ini akan memberi jawapan dan penjelasan balik bahawa tanggungjawab utama kita yang berhimpun beramai-ramai pada malam ini, apabila pada akhir kita bersurai malam nanti, tanggungjawab ini kita pikulkan kepada bahu tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak semua, untuk tolong sampaikan pula kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, kawan-kawan sepermainan kita, teman sepejabat kita, ulasan dan penjelasan isu yang pelbagai sebenarnya. Justru yang demikian, pentas semacam ini boleh disampaikan dalam banyak bentuk. Keadilan kebelakangan ini yang terbaru memilih untuk bergerak dengan bas 2 tingkat. Walau sehari kita lancarkan dari Kuala Lumpur ke Bentong, ke Benta, ke Gua Musang, ke Kuala Kerai, ke Machang dan Tanah Merah, kita boleh tengok sendiri bagaimana excitement atau rasa terujanya rakyat dapat berjumpa dengan kita, dan kita dapat sebarkan banyak risalah dan maklumat menerangkan tentang skandal-skandal besar dalam negara, penyelewengan feedlot lembu misalnya, tawaran tentang pendidikan percuma, Pakatan Rakyat untuk rakyat andai kata kita mendapat mandat pemerintah. Kita dapat sampaikan, walaupun kita diserang dalam kejadian jam 4 pagi di Pasar Siti Khadijah, tapi kita memberi arahan bahawa selagi bas itu boleh berjalan, bas itu mesti teruskan jadual. Dan malam tadi kita dapat melewati sehingga Jeli, Pengkalan Hulu, seterusnya Kuala Perlis, Kubang Pasu, Alosta, dan bertempat di Stadium Darul Aman malam tadi bersama dengan Naib Presiden PAS Tuan Haji Mahfuz, Datuk Seri Anwar dan pimpinan lain. Kita dapat saksikan puluhan ribu rakyat mendengar penjelasan kita. Dia boleh serang bas, dia boleh hancurkan bas, tapi dia tak boleh hancurkan semangat kita dan semangat rakyat yang mahukan perubahan. Ini yang kita perhatikan. Kita sempat juga mengisi program di Masjid Al-Husain seberang Pumpung. Dan hari ini kejadian serangan yang berlaku ke atas saudara Anwar dalam masjid
Hari ini pemimpin Perkasa Kedah Jamaluddin Hashim secara terbuka membuat pengakuan, ya, kami yang menyerang saudara Anwar. Sampai saat ini pihak polis tak buat apa-apa, sentuh dia pun tidak. Ini adalah lesen yang paling besar untuk Samseng Perkasa melakukan banyak lagi serangan-serangan ganas. Serangan yang dimulakan sejurus saudara Anwar mulakan tazkirah di dalam Masjid Al-Husain atas jemputan jawatan kuasa masjid, berterusan sehinggalah tazkirah berakhir menjerit, mencarut, maki hamun dengan menggunakan pembesar suara loud hailer. Dalam masa 1 jam itu jugalah pihak penganjur menghubungi polis, yang balai polis terdekat tak sampai pun 5 minit, 1 jam baru mereka sampai. Ini juga satu lesen besar kepada Samseng Perkasa untuk teruskan keganasan. Mereka fikir mereka boleh hentikan program kita untuk turun ke bawah. Saudara, nama saya Saifuddin Nasution. Kalau jasad terbujur kaku sekalipun atas nama menegakkan keadilan, saya akan bawa suara ini menjelajah seluruh negara. Kalau itulah harga yang mesti kita bayar, kalau itu harga yang mesti kita bayar. Walaupun saya punya isteri dan anak-anak, tapi Islam mengajar kita, isteri dan anak-anak adalah ujian. Jangan sampai isteri dan anak-anak menjadi beban untuk kita terus berjuang menegakkan keadilan di muka bumi Allah ini. Ini keyakinan saya. Apapun saya dah hidup hampir 50 tahun, kalau harga untuk membetulkan kezaliman ini ialah dengan mengorbankan nyawa sekalipun, sebenarnya inilah cita-cita kita. Pusingan pilihan raya yang ke-13 ini menyaksikan UMNO dan Barisan Nasional sudah berada dalam keadaan cukup takut, gentar, hilang kuasa, takut hilang kuasa, ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Sebab itu mereka fikir dengan politik adu domba, bakar sentimen orang Melayu, bahawa orang Melayu ketinggalan ekonomi kerana orang Cina lah, bakar sentimen orang Melayu kerana ada orang Cina dan India, agama Islam tergugat, raja-raja Melayu terancam, bahasa Melayu akan terjejas, kuasa politik Melayu akan terhakis. Sebab apa? Sebab ada orang Melayu, ada orang Cina dan ada orang India dalam negara ini. Dia nak suruh kita bergaduh, kemudian mereka boleh rompak terus harta negara. Sebab itulah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya mulakan mukaddimah tadi dengan meletakkan balik perspektif keadaan dalam negara kita, soal rasuah, soal penyelewengan, salah guna kuasa, kos kehidupan rakyat yang semakin hari semakin membebankan, yang memerlukan jawapan. Dan Pakatan Rakyat kita sediakan formula dan jawapan itu. Bulan 9, bulan anak-anak kita masuk universiti. Kalau yang di Sabah Sarawak dah pun pergi daftar. Saya di lapangan terbang Kota Baru 2-3 hari lepas, kemarin main dulu, boleh tengok ramai ibu bapa hantar anak-anak yang terpaksa melanjutkan pelajaran ke Sabah dan Sarawak. Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Sabah. Ini bulan di mana anak-anak kita yang terpilih akan sambung belajar. Kalau UMNO Barisan Nasional berkuasa terus, anak-anak kita akan diberikan hutang. Tak banyak, 50,000, 60,000 ringgit. Habis belajar 4 tahun, anak kita wajib bayar hutang. Hutang
yang dah jadi 70-80 ribu. Kalau tak bayar, anak-anak kita disenarai hitamkan, tak dapat buka akaun bank, tak dapat pergi luar negeri. Anak-anak kita akan dihantar surat saman 8% interest, kena bayar balik. Anak-anak kita yang dah belajar habis belum tentu dapat kerja. Kalau tak dapat kerja, tak ada pendapatan. Tak ada pendapatan, macam mana nak bayar balik pinjaman? Ini putarannya. Kalau UMNO Barisan Nasional kekal lagi, tidak ada perubahan terhadap masalah ini. Kalau Pakatan Rakyat yang terpilih, ikrar kita ialah 1 tahun kita perlu membelanjakan 5 bilion ringgit untuk memberi pendidikan percuma kepada seluruh anak-anak kita yang belajar di universiti. 5 bilion ringgit sahaja. UMNO kata bankrupt. Dia tanya mana nak dapat duit. Saya baru 1 penggal dalam parlimen. Abang Mat saya pernah 2 penggal dalam parlimen. Setiap tahun kami mendapat buku belanjawan negara. Buku itu mencatatkan dari mana negara dapat duit, ke mana duit dibelanjakan. Dari mana negara dapat duit? Dari cukai perniagaan yang namanya cukai korporat. Syarikat yang berniaga, pada keuntungan mereka 25% mesti bayar kepada kerajaan. Kalau mereka untung 100 ribu, 25 ribu cukai pada kerajaan. Kalau syarikat itu besar, untung 100 juta, 25 juta cukai kepada kerajaan. Itu namanya cukai perniagaan, cukai korporat. Dari mana negara dapat duit? Cukai pendapatan. Rakyat yang bekerja akan dikenakan cukai pendapatan. Bagi setiap 12 bulan gaji mereka, 1 bulan itu dicukai oleh kerajaan. Cukai pendapatan rakyat akan dibayar kepada kerajaan. Dari mana lagi kerajaan dapat duit? Dari hasil minyak dan gas yang ada di perut bumi, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Terengganu, di Kelantan. Petronas, kerajaan bagi hak untuk sedut minyak dan gas jual. Daripada jualan itu, kerajaan wajibkan Petronas bayar royalti kepada kerajaan. Hari ini, bagi setiap RM1 pendapatan kerajaan, 50 sen datang daripada hasil Petronas, minyak dan gas. Ini hasil kerajaan. Kemana kerajaan belanjakan? Kerajaan belanjakan untuk pentadbiran, untuk bayar gaji, untuk pembangunan. Berapa banyak diperlukan untuk bagi pendidikan percuma kepada anak-anak kita di universiti? Semua universiti. Jawapannya 5 bilion ringgit. Dari mana duit itu nak kita dapat? Ada 2 punca. Yang pertama, daripada pendapatan negara. Pendapatan cukai korporat, cukai pendapatan atau royalti Petronas dikumpulkan, kita ambil 5 bilion. Banyak mana pendapatan negara 1 tahun? Jumlahnya lebih kurang 188 atau 190 bilion. Banyak mana untuk pendidikan percuma? 5 bilion sahaja. Kalau pilih UMNO dan Barisan Nasional lagi, dia kata masuk universiti, anak-anak diberi pinjaman, berhutanglah kamu. Pilih Pakatan Rakyat, kita kata anak-anak yuran percuma, asrama percuma, makan minum percuma. Kalau anak dari keluarga pendapatan rendah, wang saku juga percuma. Untuk itu 5 bilion diperlukan. UMNO kekal jadi kerajaan, tak ada tawaran ini. Pinjamanlah untuk anak-anak kita. Pakatan Rakyat jadi kerajaan, pendidikan percuma kita tawarkan. Ini tawaran kita kepada rakyat. 5 bilion saja. Kalau tak mau sentuh pendapatan negara, tak mau ambil duit minyak, tak mau ambil duit cukai pendapatan, tak mau ambil cukai perniagaan, hari ini negara kita rugi kerana boros, kerana bocor, kerana penyelewengan. Kata pemandu. Pemandu itu apa? Pemandu itu sebuah jawatan kuasa yang Datuk Najib suruh menteri yang nama Idris Jala jaga. Kata pemandu, setahun kerajaan Malaysia hari ini rugi kerana rasuah ialah 10 bilion ringgit. Kalau UMNO Barisan Nasional kita jatuhkan,
Pakatan rakyat yang naik, tiada rasuah 10 bilion kita jimat. Tak payah sentuh duit cukai pendapatan, tak payah sentuh duit Petronas, tak payah sentuh daripada cukai perniagaan. Jimat tak lakukan rasuah 10 bilion selamat. Banyak mana untuk pendidikan percuma? 5 bilion saja. Ada 5 bilion lagi. Hari ini 10 bilion hilang macam tu saja. Kalau UMNO tak kita jatuhkan, 10 bilion ini lesap. Tapi kalau UMNO kita jatuhkan, 10 bilion ini selamat. Itu baru satu sumber. Baru satu sumber. Ini isu yang saya kata tadi, rasuah dan salah guna kuasa. Kalau UMNO lagi jadi kerajaan, hutang kepada keluarga Syarizat Belalembu 250 juta, hari ini 3 September 2012, 1 sen pun dia belum bayar balik lagi. 1 sen pun suami Syarizat, Datuk Saleh, tak bayar hutang lagi. Hutang tu dapat bila? Dapat pada 2007. Sekarang 2012. Dah berapa tahun? Dah berapa tahun? Dah 5 tahun. Anak kita hutang PTPTN, dia hantar surat lawyer. Syarizat punya suami hutang 250 juta, suruh bela lembu. Lembu dia tak bela, hutang tak bayar-bayar. Kalau UMNO jadi kerajaan, suami Syarizat tak payah bayar hutang. Kalau Pakatan Rakyat jadi kerajaan, hutang itu kita cari dulu, dan kita dapat balik duit itu kepada rakyat, kita bagi balik. Itu makna politik dan perubahan kerajaan. Kalau UMNO terus jadi kerajaan, Datuk Najib akan terus berbelanja 20 juta setahun untuk terbang berjalan ke luar negara. Kita tanya dalam parlimen yang lepas, bulan Julai, berapakah perbelanjaan Perdana Menteri dan isteri ke luar negara sepanjang tahun setakat Julai? Perdana Menteri jawab, saya cuma berbelanja 17 juta ringgit sahaja. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, 7 bulan 17 juta ringgit sahaja. Sekarang dah bulan 9, nak sampai ke bulan 12, saya estimate sekurang-kurang 20 juta ringgit. Tuan ya, 20 juta ringgit untuk Najib berjalan. Berapa bil air rumah Datuk Najib? 1.9 juta sahaja. 1.9 juta. Siapa tanya soalan ini? Kakak saya, ahli parlimen, rantau panjang. Berapakah bil air rumah Perdana Menteri? Jawab Perdana Menteri, 1.9 juta setahun. Setahun. Saya ingat lagi saya cerita benda ni kepada kanda saya, Tu Haji Mat Sabu. Dia tak nak pelik apa Saifuddin. Dah badak berendam dia kata. Yang tu cerita lain lah. Tu cerita lain. Saya nak sebut begitu. Kalau UMNO terus berkuasa, pembaziran ini berleluasa, tak ada siapa boleh hentikan. Tapi kalau Pakatan Rakyat yang jadi kerajaan, seperti kita buktikan di Kelantan, Tok Guni Aziz kekal di rumah dia Pulau Melaka. Ustaz Azizan di Kedah, rumah dia di Jalan D. Dia tak duduk pun kediaman rasmi di Seri Mentalun. Tan Sri Khalid duduk rumah dia di Damansara. Dia tak duduk pun di Bukit Melawati, rumah yang dulunya didiami oleh Khair Toyo. Bukan kerana dia takut rumah tu berhantu, tak. Dia boleh duduk rumah sendiri. Saya nak sebut contoh ini. Kalau kita tak belanjakan wang rakyat, kerana kita tahu wang rakyat samalah dengan darah dalam sebatang tubuh. Kalau tersalah potong, darah keluar tanpa henti, maka lemahlah anggota tubuh itu. Tapi kalau kita kawal wang negara dengan baik dan amanah, cukup untuk setiap rakyat. Rakyat tak bolehlah kita nak kata dekat pilihan raya baru 500. Tuan-tuan rasa tak 500 ringgit masa BN menang besar tahun 2004 dulu? Ada rasa? Ada rasa? Dia menang besar 2004. Ada dia bagi 500 ringgit? Ni lepas bajet ni nak bagi lagi 500 ringgit. Ada dia bagi kupon kepada anak-anak universiti 200 ringgit.
bantuan sekolah untuk anak-anak kita RM100? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia menang besar. Masa dia menang besar 2004, pernah Presiden Keadilan Dr. Wan Azizah tulis surat pada Perdana Menteri Malaysia. Pernah Tuan Guru Haji Hadi tulis surat pada Perdana Menteri Malaysia. Apa kiranya kita duduk parti-parti Melayu ni? Tak ada heran pun. Apa perlu kami bincang dengan PAS? Apa perlu bincang dengan keadilan? Kami menang besar. 10 kursi parlimen tahun 2004, 9 BN menang. Setiap 10 dia menang 9. Setiap 100 dia menang 90. Dia tak pandang pun PAS, tak pandang pun keadilan. Mari 2004 dia hilang 2/3 kuasa parlimen, dia bagi tahu Melayu tergugat. Kuasa politik Melayu terancam. Raja-raja Melayu terancam. Agama Islam sedang digugat. Sebab UMNO kalah. Macam itu rupanya. Masa dia kuat, dia tak heran. Ini bukan kali pertama. 1969 pun macam tu juga. BN Perikatan hilang 2/3. Di Selangor dia hilang kuasa sebab kerusi Selangor 40 kerusi DUN, 20 pembangkang, 20 perikatan. Siapa nak jadi menteri besar? 20. Akhirnya masa nak memilih kerajaan, Tan Chee Koon masa itu pemimpin gerakan, dia undi bahawa menteri besar ialah sebelah perikatan. Kemudian Tan Chee Koon duduk balik sebelah pembangkang. Kalau tidak, stalemate, tak boleh nak pilih menteri besar. Di Perak begitu juga. Jumlah kerusi pembangkang mengatasi jumlah perikatan. Tapi sebab pembangkang masa itu tak ada satu pakatan kerjasama, maka UMNO lah yang jadi menteri besar. Di parlimen dia hilang 2/3. Pada masa itu dia juga sebut soal Melayu akan terhakis, raja-raja Melayu terjejas, bahasa Melayu terancam. Kemudian dia menang tahun 74, dia menang tahun 78, dia menang tahun 82, dia menang tahun 86, dia menang tahun 90, dia menang besar 95, dia menang besar 99. Setiap kali dia menang, dia tak heran lagi lah soal itu. Tapi bila dia kalah teruk pula tahun 2008, UMNO kata Melayu terancam, Melayu tergugat. Tu kisah dia. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya tak bercadang mengambil banyak masa. Ulasan saya pada malam ini memadai saya menyentuh 1-2 perkara sahaja tadi. Yang pertama, isu besar di hadapan kita ialah isu urus takbir sebuah negara. Rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, golongan kaya terus kaya, golongan miskin terus menderita dengan kos kehidupan yang tinggi. Saya cuma sempat memberitahu tentang tawaran pendidikan percuma. Saya tak sempat memberikan penjelasan lain, tetapi saya cukup rasa bersyukur mendapat peluang pada malam ini, kerana saya tahu saya sedang bercakap di bumi Kelantan, negeri yang UMNO dah habis fikir dah, tak reti lagi nak ambil macam mana. Kemarin Datuk Pa buat satu kenyataan, ada kumpulan dalam negara kita yang nak tukar Malaysia menjadi republik. Maknanya tak ada raja-raja. Sekali lagi, isu raja dimainkan. Ada, dia kata, sekumpulan yang mengeluarkan fatwa bahawa demonstrasi itu boleh, ya. Sedangkan demonstrasi itu menyebabkan pertumpahan darah, katanya. Baik, itu kisah dia. Saya tak mau ulah banyak. Memadai saya nak cadang kepada anda, dapatkan buku terbaru terbitan ABIM, buku oleh Dr. Syekh Yusof Qardawi, Kebangkitan Rakyat. Versi bahasa Arab diserahkan sendiri kepada Datuk Seri Anwar ketika saudara Anwar berkunjung ke Doha, ke rumah Yusof Qardawi pada bulan Februari yang lepas. Naskah bahasa Arab itu dia bawa balik, dan sekumpulan anak-anak murid almarhum Ustaz Nikmat Yusof, pengetua dan pengasas pondok
Islam di daerah Kedah Pokok Sena, kemudian menterjemahkan. Bulan lepas ABIM Pusat mencetak buku itu. Saya ada bawa contohnya satu, tapi dia mengulas dengan terperinci bagaimana hukum demonstrasi atau perarakan dari sudut Islam, antara Yusuf Qardawi yang memberikan fatwa dengan Tok Pa Jeli yang memberi fatwa. Saudara tentulah boleh terima yang mana yang boleh kita pakai, antara Tok Pa dengan Yusuf Qardawi. Itu jelas ya. Yusuf Qardawi memetik pandangan secara terperinci ya. Demonstrasi pertama, Saidina Umar dan Saidina Hamzah bergerak menuju ke Masjidil Haram di depan pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi ya. Ini adalah dalil bagaimana demonstrasi itu ada, dan hukum asalnya, hukum yang diberi oleh Yusuf Qardawi itu harus jika niatnya itu adalah niat yang baik ya. Niat apa katanya? Membebaskan tahanan yang ditahan tanpa bicara, kemudian kita turun membantah, maka itu adalah dibolehkan ya. Turun kerana kerajaan yang ada melaksanakan pilihan raya dengan penuh helah dan tipu daya, boleh, itu harus hukumnya, seperti mana yang dilaksanakan di banyak negeri-negeri Arab. Tapi pemimpin UMNO menggunakan medis fatwa, dia letak haram. Itu lagi menggunakan soal agama ya. Sebab itulah saya akhiri di sini dulu, kerana masa yang berbaki sebaiknya kita luangkan kepada Tuan Haji Muhammad Sabu yang akan memberikan penjelasan banyak perkara lagi. Saya berharap saya dapat bersama lagi pada kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.